Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, bertemu kembali kita pada hari ini untuk belajar Bahasa Melayu tahun 6, tema 7, Indahnya Warisan Kita, unit 21, Indahnya Budaya Kita, tajuk Masakan Dalam Buluh. Baiklah, kita akan mempelajari kemahiran menulis dengan standard kandungan 5.3, memahami dan membina ayat yang betul dalam pelbagai situasi. Standard pembelajaran 5.3.1, memahami dan membina ayat songsang dengan betul dalam pelbagai situasi. Objektif pembelajaran: pada akhir pembelajaran, murid dapat membina 5 ayat songsang daripada maklumat yang diberi dengan betul. Kriteria kejayaan: murid berjaya memahami ayat susunan biasa dan ayat susunan songsang dan membina 5 ayat songsang daripada susunan ayat biasa dengan betul. Baiklah, murid-murid sudah bersedia? Mari kita belajar bersama-sama. Kita akan mengingat semula apakah itu ayat susunan biasa. Murid-murid, ayat susunan biasa mempunyai dua bahagian, iaitu subjek dan predikat. Ini ayat susunan biasa yang kita selalu buat. Terdiri daripada subjek iaitu frasa nama dan predikat. Terdiri daripada frasa nama, frasa kerja, frasa adjektif dan frasa sendi nama. Contoh ayat: Asif menendang bola di padang. Ini merupakan contoh ayat susunan biasa. Subjek Asif, predikat menendang bola di padang. Seterusnya, ayat susunan songsang terbentuk daripada proses transformasi ayat biasa. Daripada ayat biasa tadi, dia menjadi ayat songsang. Susunan ayat terbalik, iaitu subjek tidak diletakkan di awal ayat. Ya, kalau ayat biasa tadi, subjek berada di depan ayat. Tetapi ayat susunan songsang, subjek tidak berada di awal ayat. Tiada penambahan perkataan atau imbuhan. Baik, kita teruskan. Baik, aktiviti seterusnya kita akan membaca dan memahami maklumat bertajuk Masakan Dalam Buluh. Mari kita baca bersama-sama. Nasi buluh. Nasi buluh juga dikenali sebagai nasi lemang. Masakan ini merupakan hidangan tradisional masyarakat keturunan Melayu Patani. Di dalam buluh, nasi ini dimasak selama 2 jam. Sebelum dimasak, beras dibalut dengan daun bemban. Aroma daun bemban menjadikan nasi buluh lebih istimewa. Ini maklumat tentang nasi buluh yang merupakan hidangan tradisional masyarakat keturunan Melayu Patani. Di dalam buluh nasi, ini dimasak selama 2 jam. Ya, masa yang diperlukan ialah 2 jam untuk memasak nasi buluh. Tetapi sebelum dimasak, beras dibalut dengan daun bemban supaya aromanya menjadikan hidangan nasi buluh ini amat istimewa. Baiklah, kita akan membina ayat songsang daripada ayat susunan biasa ini. Murid-murid perlu perhatikan betul-betul yang cikgu kotakkan ini berwarna merah merupakan subjek dan yang berwarna biru merupakan predikat. Kita lihat contoh yang pertama, ayat susunan biasa. Daun bemban merupakan subjek. Berbentuk seperti daun sirih, ini ialah predikat. Ini merupakan susunan ayat biasa. Kita lihat susunan ayat songsang. Pada asalnya, ayat ini merupakan predikat tetapi dia telah berada di depan. Daun bemban ini merupakan subjek berada di belakang. Ini merupakan contoh ayat susunan songsang, iaitu predikat berada di depan, subjek berada di belakang. Ingat ya, predikat berada di hadapan, subjek di belakang. Kita lihat lagi contoh seterusnya. Ayat susunan biasa. Sebanyak 15 hingga 25 bungkus beras dapat dimuatkan. Ini merupakan subjek.
di dalam sebatang buluh predikat. Ya, kita tukarkan kepada ayat susunan songsang. Di dalam sebatang buluh ini merupakan predikat. Sebanyak 15 hingga 25 bungkus beras dapat dimuatkan. Seterusnya, daun ledek juga dapat digunakan. Subjek selain daun beban predikat. Jadi, ayat susunan songsang, selain daun beban, daun ledek juga dapat digunakan. Ya, ini bahagian predikatnya. Seterusnya, nasi puluh dimasak. Subjek seperti lemang predikat. Ayat susunan songsang seperti lemang. Ini subjek. Nasi puluh dimasak. Ini predikat. Seterusnya, nasi puluh dapat juga dimasak. Ini bahagian subjek. Dengan cara merebus atau mengukusnya. Ini merupakan predikat ayat susunan biasa. Bagi susunan songsang, dengan cara merebus atau mengukusnya, nasi puluh dapat juga dimasak. Cikgu harap murid-murid jelas setakat ini dengan susunan ayat songsang. Bagi ayat susunan biasa, subjek di hadapan, predikat di belakang. Tetapi ayat susunan songsang ni tadi, bahagian predikat berada di depan dan subjek berada di belakang. Baiklah, maklumat yang kedua, kita akan membaca dan memahami maklumat tentang ayam panso. Mari baca bersama-sama. Ayam panso atau manuk panso merupakan makanan tradisional masyarakat Dayak di Sarawak. Untuk menyediakan masakan ini, ayam akan disumbatkan ke dalam buluh sebelum dipanggang. Di dalam buluh tersebut, daun pisang digunakan sebagai pelapis. Baiklah, maklumat yang kedua ini tentang masakan ayam panso yang merupakan makanan tradisional untuk masyarakat Dayak di negeri Sarawak. Untuk menyediakan masakan ini, ayam itu disumbatkan ke dalam buluh sebelum dipanggang. Di dalam buluh tersebut, daun pisang digunakan sebagai pelapis. Kita teruskan. Aktiviti yang sama juga, kita akan membina ayat songsang. Kotak berwarna merah merupakan subjek dan kotak berwarna biru merupakan predikat. Baiklah, ayat susunan biasa yang pertama, ramuan khas dimasukkan. Ini merupakan subjek. Ke dalam buluh merupakan predikat. Ini susunan biasa, kita tukarkan kepada susunan songsang. Ke dalam buluh, ramuan khas dimasukkan. Ya, untuk susunan songsang, predikat berada di depan ayat, subjek berada di belakang ayat. Kita lihat maklumat di dalam perenggan ini. Masakan ini mengambil masa 40 hingga 50 minit untuk siap dimasak. Ya, ini merupakan subjek dan ini predikat. Kita tukarkan kepada ayat susunan songsang untuk siap dimasak. Masakan ini mengambil masa 40 hingga 50 minit. Ya, predikat berada di depan, subjek berada di belakang ayat. Ini merupakan ayat susunan songsang. Seterusnya, keistimewaan masakan ini, subjek terletak pada resipi asli dan aromanya. Ini predikat. Bagi ayat susunan biasa, kita pergi kepada ayat susunan songsang, terletak pada resipi asli dan aromanya. Ini predikat tadi. Keistimewaan masakan ini, subjek. Predikat di depan, subjek di belakang. Seterusnya, lazimnya masakan ini dimasak dan dihidangkan ketika menyambut perayaan Hari Gawai Dayak dan Hari Krismas. Ya, ini merupakan ayat susunan biasa. Kita lihat pula ayat susunan songsang. Ketika menyambut perayaan Hari Gawai Dayak dan Hari Krismas, lazimnya masakan ini dimasak dan dihidangkan.
Ya, ayat susunan songsang ni, bahagian predikat ini tadi di bahagian awal dan subjek di bahagian belakang dia. Yang terakhir, masakan ini lebih enak dimakan jika dihidangkan di atas daun pisang bagi sesetengah penggemar. Ya, ini merupakan ayat susunan biasa dan ayat susunan songsang jika dihidangkan di atas daun pisang bagi sesetengah penggemar, masakan ini lebih enak dimakan. Ya. Jadi telah pun siap aktiviti kita pada hari ini iaitu membina ayat songsang daripada ayat susunan biasa. Cikgu harap murid-murid faham dengan jelas ayat susunan biasa dan juga ayat susunan songsang ini. Baiklah, selamat membuat tugasan. Sekian sahaja video pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.